Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita dengan tajuk baru. Tajuk hari ini adalah komposisi dagangan dan arah aliran perdagangan Malaysia. Okey, jadi secara amnya ada dua komposisi dalam dagangan Malaysia iaitu ekspor dan import. Okey, ini semua orang telah sedia maklum. Apakah maksud ekspor dan import? Ekspor tu maksudnya kita jual barang buatan Malaysia ke luar negara. Manakala import pula kita beli barang daripada luar negara. Okey, sekarang kita tengok pula apakah yang termasuk dalam komposisi ekspor. Okey, dalam ekspor dibahagikan kepada dua jenis iaitu ekspor barang nampak dan ekspor barang tak nampak. Okey, ekspor barang nampak tadi maksudnya ialah barang nyata, barang yang kita boleh lihat, okey, yang dikeluarkan dalam Malaysia dan kita jual ke luar negara. Okey, jadi barang tak nampak tu pula ialah perkhidmatan, perkhidmatan yang disediakan oleh rakyat Malaysia kepada orang di luar negara. Okey, ekspor barang nampak ni terbahagi kepada 3 komponen lagi iaitu pertanian, perlumbungan dan pembuatan. Okey, maksudnya negara Malaysia banyak menjual hasil pertanian dan perladangan ke luar negara. Okey, contoh hasil pertanian yang Malaysia jual ke luar negara adalah getah asli, biji koko, lada hitam, minyak kelapa sawit dan hasil keluaran lain berasaskan kelapa sawit, kayu, hasil laut serta bahan kimia organik. Okey, yang kedua adalah perlumbungan. Okey, Malaysia juga banyak mengeksport iaitu menjual hasil keluaran daripada sektor perlumbungan. Okey, kerana negara kita kaya dengan sumber-sumber perlumbungan seperti biji timah, petroleum, gas asli. Okey, yang ketiga ialah pembuatan. Okey, pembuatan ni maksudnya ialah barang yang dibuat di kilang. Okey, contoh barang pembuatan yang kita jual ke luar negara adalah barang elektrik dan elektronik. Okey, perkakas litar elektrik, okey, margarin, kain kapas, kapur, simen, pakaian, perabot, okey, dan ada banyak lagi barang yang kita jual ke luar negara. Okey, sekarang kita tengok pula apakah itu ekspor barang tak nampak. Okey, ekspor barang tak nampak bermaksud perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakyat Malaysia kepada rakyat asing. Okey, contohnya rakyat Amerika datang ke Malaysia dan dia duduk di sebuah hotel di Sabah. Jadi dia menggunakan perkhidmatan kita. Jadi ini dikatakan ekspor, iaitu ekspor barang tak nampak. Okey, sekarang kita tengok komponen-komponen yang termasuk dalam ekspor barang tak nampak Malaysia. Okey, komponen yang pertama ialah perkhidmatan pelancongan. Okey, pelancongan ni contohnya adalah pelancong asing yang datang ke negara kita. Okey, pelajar daripada luar negara yang belajar di universiti kita. Okey, ahli sukan datang ke negara kita bila ada aktiviti sukan. Okey, pesakit-pesakit asing yang duduk di hospital di Malaysia. Okey. Kemudian yang kedua, perkhidmatan pengangkutan. Okey, perkhidmatan pengangkutan ni maksudnya ialah bayaran tambang yang diterima oleh firma tempatan. Okey, contohnya katakanlah rakyat asing melancong dengan menaiki kapal terbang AirAsia ataupun kapal terbang MAS.
Okey, jadi AirAsia dan MAS tu adalah syarikat milik negara Malaysia. Okey. Jadi maksudnya dekat situ dia telah menggunakan perkhidmatan kita. Jadi dia termasuk bawah kategori ekspor. Ekspor barang tak nampak kerana dia perkhidmatan. Jadi di bawah kategori perkhidmatan pengangkutan. Okey, yang ketiga, perkhidmatan telekomunikasi. Okey, macam radio, TV, okey, perisian komputer dan perkhidmatan maklumat lain. Okey, yang dilanggar oleh rakyat asing. Okey, maksudnya rakyat asing menggunakan contohnya radio dan televisyen kita untuk mengiklankan barang mereka. Okey, seterusnya perkhidmatan pembinaan. Okey, ni maksudnya ialah perkhidmatan pembinaan yang dilaksanakan oleh rakyat Malaysia. Okey, ataupun syarikat Malaysia yang membuka cawangan di luar negara dan dia menyediakan perkhidmatan pembinaan, okey, seperti buat bangunan, okey, ataupun dia pasang jentera, ataupun dia menyewakan peralatan-peralatan pembinaan kepada rakyat di luar negara. Okey, seterusnya perkhidmatan insurans dan pencen. Okey, insurans ni ada macam-macam jenis. Ada insurans hayat, okey, insurans tambang, Kemudian pencen dan perkhidmatan tambahan yang disediakan oleh syarikat insurans Malaysia kepada syarikat asing. Okey, maksudnya syarikat daripada luar negara dia gunakan perkhidmatan kita. Jadi bila gunakan perkhidmatan kita, kita jual perkhidmatan pada dia. Jadi ini dipanggil ekspor. Okey, ekspor barang tak nampak. Jadi bawah kategori perkhidmatan insurans. Okey, seterusnya perkhidmatan kewangan. Okey, ini contohnya macam perkhidmatan kewangan, okey, bayaran, pinjaman, pengurusan aset, perkhidmatan operasi, okey, yang disediakan oleh rakyat Malaysia kepada firma asing, iaitu firma daripada luar negara. Okey, perkhidmatan perkilangan. Perkhidmatan perkilangan ialah bayaran yang diterima oleh firma tempatan yang menyediakan perkhidmatan kepada firma asing. Okey, contohnya firma asing gunakan perkhidmatan kilang kita untuk buat label dekat barang dia. Ataupun dia nak buat pembungkusan ataupun pengumpulan barang dia. Okey, jadi dia gunakan perkhidmatan kita jadi dipanggil ekspor. Bawah kategori perkhidmatan perkilangan. Seterusnya ialah bayaran penggunaan harta intelek. Okey, bayaran penggunaan harta intelek ni ada macam-macam. Okey, yang pertama, patent. Patent tu ialah hak eksklusif yang diberikan kepada sesuatu produk ciptaan sesuatu syarikat. Okey, contohnya katakan kita ada idea kita nak buat satu fashion baju yang baru, yang belum ada lagi dijual dalam pasaran. Tapi kita takut nanti orang lain akan tiru kita punya design. Jadi kita boleh beli patent. Okey, bila kita beli patent maksudnya hak cipta, okey, kita punya design tu tadi, okey, adalah memang milik kita. Jadi kalau ada orang yang tiru design fashion baju kita tadi tu, kita boleh ambil tindakan kepada dia. Okey, cap dagang ni pula macam perkataan, nama, logo ataupun label lah. Contoh macam AirAsia, okay? Dia ada logo dia sendiri. McDonald, okay? KFC, Celcom. Semua company ada cap dagang iaitu logo dia sendiri. Jadi cap dagang ni pun kena bayar. Jadi kalau syarikat asing gunakan kita punya perkhidmatan untuk buat cap dagang, jadi itu dikira sebagai ekspor. Okey. Hak cipta. Okey, hak cipta ni pula macam dia buat filem, okey,
cipta lagu ataupun dia hasilkan karya sastra, buat buku. Okey. Jadi ini dipanggil sebagai hak cipta. Okey. Seterusnya adalah proses industri. Okey, proses industri dan rahsia perdagangan. Ini maksudnya adalah rahsia sesuatu syarikat tentang kaedah pengeluaran, okey, pemprosesan, jualan, okey, strategi pemasaran. Okey, jadi setiap syarikat ni dia orang ada rahsia masing-masing. Macam mana proses nak buat sesuatu barang, okey. Apa strategi yang dia orang gunakan untuk pasarkan produk dia orang, okey. Jadi dia tak nak company lain tahu. Okey, jadi dia boleh ambil perkhidmatan rahsia perdagangan untuk melindungi rahsia-rahsia penting dalam syarikat dia. Okey, last sekali franchise. Franchise ni ialah hak untuk menjalankan perniagaan di bawah nama dagang franchisor. Okey, contoh franchise yang banyak di negara Malaysia adalah KFC, McDonald, Pizza Hut. Okey, macam KFC kan, kalau kita pergi makan dekat mana-mana cawangan KFC pun dia punya rasa sama je. Okey, kita tengok dia punya logo sama. Okey, dia punya susun atau perabot pun sama. Okey, jadi maksudnya franchisor tu tadi telah meletakkan syarat-syarat, okey, untuk membuka syarikat franchise. Okey, jadi nak buka syarikat franchise ni perlukan bayaran yang banyak dan kos yang tinggi. Okey. Kemudian seterusnya ialah perkhidmatan peribadi, budaya dan rekreasi. Okey, contohnya adalah yang berkaitan dengan audio visual. Okey, nak sewa barang-barang audio visual. Okey, bayaran kepada pelakon, pengarah. Maksudnya dekat sini orang asing dia guna pelakon kita ataupun dia ambil pengarah filem daripada negara kita. Jadi kita bagi perkhidmatan pada dia. Sebab tu dia kata ekspor. Okey, ekspor barang tak nampak bawah kategori perkhidmatan peribadi. Okey, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan kesihatan, contohnya dia ambil doktor peribadi daripada negara kita, okey, ataupun digunakan perkhidmatan sukan, rekreasi di negara kita. Jadi semua ni dipanggil sebagai ekspor barang tak nampak. Okey, kategori rekreasi. Okey, sekarang kita masuk pula pada tajuk komposisi import. Okey, import tadi maksudnya ialah barang dan perkhidmatan yang dibeli oleh rakyat Malaysia daripada negara asing. So, barang yang kita beli daripada luar negara. Jadi, import pun sama juga, ada dua jenis iaitu import barang nampak dan import barang tak nampak. Okey, import barang nampak tadi ialah barang nyata, barang yang kita boleh lihat. Import barang tak nampak, perkhidmatan. Okey, sekarang kita tengok pula apakah komponen yang termasuk dalam import barang nampak. Okey, ada 3 komponen yang termasuk dalam import barang nampak iaitu barang pengantara. Barang pengantara ni maksudnya ialah barang yang belum boleh digunakan lagi. Okey, barang ni kita beli untuk kita proses jadikan barang siap. Okey, contohnya Malaysia beli komponen-komponen kereta daripada negara Korea, daripada negara Jepun. Okey, jadi dia gunakan komponen tu dia untuk pasang di Malaysia, maksudnya dia nak buat kereta proton ataupun kereta Pro 2. Jadi bila dah siap baru dia akan jual semula kereta tu. Jadi komponen-komponen kereta yang dia beli tadi itu dinamakan import. Yang itu bawah kategori barang pengantara. Okey, samalah juga macam kita beli tepung kek ke, kita beli cheese daripada luar negara. Okey, untuk buat kek. Jadi itu dipanggil
import, bawah kategori barang pengantara. Okey, yang kedua barang modal. Barang modal ni macam mesin, jentera, peralatan dan kelengkapan. Okey, contohnya kita beli mesin, kita beli kren ke daripada luar negara untuk gunakan di kilang-kilang di Malaysia. Okey, yang ketiga barang pengguna. Okey, barang pengguna ni barang akhir. Barang akhir ni maksudnya barang yang kita dah boleh guna terus. Okey, contohnya perabot. Okey, kita buat perabot, kita jual ke luar kita beli barang perabot buatan luar negara. Okey? Ataupun kita beli kereta import. Okey, macam kereta Honda, kereta Nissan. Okey, ataupun kita beli makanan dan minuman serta pakaian daripada luar negara. Jadi ini semua barang yang kita dah boleh guna terus. Sebab tu dipanggil barang pengguna. Okey, sekarang kita masuk pula import barang tak nampak. Okey, sebenarnya komponen-komponen yang termasuk dalam import barang tak nampak tadi sama je dengan komponen yang termasuk dalam ekspor barang tak nampak. Okey. Cuma kita kena tahu nak bezakan, macam mana tahu nak bezakan antara ekspor dan import. Okey. Jadi kalau kita gunakan perkhidmatan dari luar negara, itu dipanggil import. Okey. Jadi kalau perkhidmatan pelancongan ni contohnya kita pergi melancong. Okay, kita pergi melancong ke Singapura, kita masuk ke Universal Studio, okay, maksudnya kita import, kita gunakan perkhidmatan dia. Ataupun kita pergi melancong ke London, kita tinggal di hotel di London, okay. Ataupun pelajar-pelajar kita yang pergi belajar ke luar negara, pergi belajar ke Jepun ke Korea ke, okay. Ahli-ahli sukan kita yang mengikuti pertandingan-pertandingan di luar negara, okay. Ataupun orang-orang Malaysia yang sakit dan dia duduk di hospital di luar negara, okay. Seterusnya yang kedua adalah perkhidmatan pengangkutan. Pengangkutan ni kalau import contohnya macam kita gunakan perkhidmatan pengangkutan milik syarikat daripada luar negara. Okey, contohnya kita naik kapal terbang Singapore Airlines. Okey, kita naik kapal terbang China Airlines. Okey. Jadi itu adalah dipanggil sebagai import sebab kita guna perkhidmatan dia ataupun kita guna perkhidmatan pos daripada luar negara ataupun kita gunakan perkhidmatan kontainer, kapal kontainer milik syarikat luar negara untuk menghantar barang kita. Okey. Seterusnya adalah perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan maklumat. Okey, ini maksudnya adalah contohnya kita gunakan perkhidmatan radio dan TV milik syarikat luar negara untuk mengiklankan barang kita. Okey, ataupun kita beli perisian komputer iaitu software ke daripada luar negara. Okey. Ataupun kita gunakan perkhidmatan maklumat ya seperti berita daripada firma asing. Maksudnya kita melanggan berita daripada luar negara. Okey, seterusnya perkhidmatan pembinaan. Okey, perkhidmatan pembinaan ni contohnya kita gunakan perkhidmatan daripada syarikat asing untuk buat bangunan, untuk pemasangan jentera ataupun kita sewa peralatan pembinaan daripada luar negara. Okey, seterusnya perkhidmatan insurans dan pencen. Okey, ni contohnya katakan kita beli insurans daripada luar negara, kita gunakan perkhidmatan insurans daripada luar negara. Kita gunakan insurans tu sama ada untuk insurans nyawa ataupun kita nak insuranskan barang yang kita hantar ke luar negara. Okey. Ataupun kita naik kapal terbang, kita ambil insurans tambang ke daripada luar negara.
Okey, seterusnya perkhidmatan peribadi, budaya dan rekreasi. Ni contohnya kita sewa audio visual daripada luar negara ataupun kita ambil pelakon daripada negara lain untuk berlakon filem di negara kita. Kita ambil pengarah filem daripada luar negara datang ke Malaysia untuk buat filem. Okey? Ataupun kita gunakan perkhidmatan pendidikan ni macam kita ambil lecturer daripada negara dia. Ambil doktor daripada negara dia. Okey? Seterusnya ialah perkhidmatan kewangan. Okey, jadi maksudnya kat sini kita gunakan perkhidmatan kewangan daripada syarikat asing. Okey, untuk buat pinjaman, untuk menguruskan aset ataupun untuk menguruskan operasi dan mengawal selia pasaran kewangan syarikat kita, syarikat milik Malaysia. Okey, perkhidmatan perkilangan. Yang perkhidmatan perkilangan ni maksudnya kita gunakan perkhidmatan daripada syarikat luar negara untuk buat pembungkusan. Kita nak buat produk, kita minta dia buat pembungkusan ataupun dia buat label sekali. Okey, jadi maksudnya kita akan bayar kepada syarikat asing ni tadi kerana menggunakan perkhidmatan dia. Jadi itu dipanggil sebagai import. Bawah kategori barang tak nampak iaitu perkhidmatan perkilangan. Okey. Last sekali adalah bayaran penggunaan intelek. Okey. Bayaran penggunaan intelek ni samalah macam tadi, cap dagang, hak cipta, reka cipta, okey, dan sebagainya. Ini contohnya katakan patent ni macam kita nak patentkan barang kita tapi kita gunakan perkhidmatan daripada luar negara. Samalah juga macam kita nak buat logo company kita sendiri. Okey, tapi kita minta syarikat luar negara yang buatkan. Jadi kita akan bayar kepada dia kerana menggunakan perkhidmatan dia. Jadi ini dikatakan import. Import barang tak nampak bawah kategori penggunaan harta intelek. Okey. Jadi saya harap semua pelajar telah faham tajuk ini dapat membezakan antara import dan ekspor. Okey. Dan juga dapat membezakan antara import barang tak nampak dan ekspor barang tak nampak. Okey, so nak bezakan senang saja tadi saya buat rumusan sikit. Okey, maksudnya kita kena tengok sama ada dia gunakan perkhidmatan kita ataupun kita gunakan perkhidmatan dia. Okey. Kalau kita gunakan perkhidmatan dia, itu dipanggil import. Okey. Kalau dia gunakan perkhidmatan kita, itu dipanggil ekspor. Okey. Contoh macam kita pergi melancong ke London, itu dipanggil import sebab kita guna perkhidmatan dia. Tapi kalau orang di London datang melancong ke Malaysia, jadi dia gunakan perkhidmatan di Malaysia. Jadi itu dipanggil sebagai ekspor. Okey. Sekian saja. Jadi kita akan jumpa lagi di tajuk yang lain. Okey. Jangan lupa like, subscribe dan share YouTube Cikgu Azlin. Okey, sekian. Terima kasih.